Dan saya suka juga lah nak komen bila mana Kebawali Tuanku Mahkota Johor mengatakan bahawa ada sedikit kelemahan dari segi Datuk Seri Anwar terlalu nak jaga hati banyak pihak. Dia terlalu careful. Saya rasa ada benarnya bila mana dia mengatakan Datuk Seri Anwar mungkin sukar nak membuat keputusan terlalu berhati-hati. Ada sebab juga. Saya ambil contoh lah. Kita tengok bila Mahathir ambil alih, apa dia buat pada Datuk Seri Najib? Apa dia buat pada Datuk Seri Zahid? Mereka akhirnya menjadi mangsa pendakwaan politik, pendakwaan benda jahat, pendakwaan yang terpilih, selective prosecution. Bila Muhyiddin ambil alih, kita lihat Syed Saddiq Sigaraga. Begitu juga dengan Lim Guan Eng menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Kita lihat bosku pun akhirnya dipenjarakan. Kita lihat pendakwaan terhadap Datuk Seri Zahid, walaupun Datuk Seri Zahid dan bosku adalah orang yang mengangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Akhirnya mereka juga cuba dipenjarakan dan akhirnya Datuk Seri Najib telah terpenjara. Jadi sudah pastilah dalam kajian Datuk Seri Anwar ni kan, beliau akan sangat berhati-hati. Bila terlalu berhati-hati ni, memang akan ada kesan sampingan. Ada keputusan yang penting. Saya ambil contoh lah. Kalau katalah APMM nak pakai 7 biji helikopter, contohnya, Datuk Seri Anwar juga terbayang apa yang berlaku zaman BN dulu, bila mana isu LCS menjadi isu besar. Sama juga dalam isu sebelum tu lagi, isu Skopen pernah menjadi isu besar. Jadi sebarang bentuk pembelian ataupun pembekalan yang besar macam ni, sudah pasti Datuk Seri Anwar akan lebih berhati-hati. Cuma ialah bila Datuk Seri Anwar berhati-hati dan menteri-menteri yang lain yang kali pertama jadi menteri ni pun berhati-hati, itu akan ada kesan. Itu sebab saya tengok kalau di bawah pentadbiran menteri-menteri yang daripada UMNO ni, dia punya proses nak meluluskan tu dia lebih laju sikit berbandingkan menteri-menteri yang kali pertama. Ini kita kena terima hakikat. Sebab mereka dah lihat apa berlaku pada Datuk Najib, apa berlaku pada Datuk Zahid, apa berlaku pada Lim Guan Eng, apa berlaku pada Syed Saddiq. Sudah pastilah semua bak kata orang ni, dia tahu bila-bila masa boleh bertukar kerajaan, bila-bila masa mereka juga boleh menjadi kluster mahkamah. So benda ni ada positif, ada negatif. Positif dia, kita akan ada sebuah kerajaan yang jauh lebih bersih. Negatif dia, keputusan mungkin lambat sikit. So benda-benda yang penting ni mungkin Datuk Seri Anwar kena lihat balik. Kalau misalnya beliau berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan, mungkin sebahagian daripada keputusan besar ni dia boleh serahkan kepada Datuk Zahid untuk buat benda ni. Benda macam ini mungkin mungkin benda-benda yang dilihat oleh Kebawali Tuanku Mahkota. Saya pun boleh nampak ada benar ni benda ni. Okey? Kita. Ya. TMJ juga tu, dia berharap supaya KJ dan Syahril Hamdan ni kembali ke dalam UMNO tu. Bab ni saya tak berapa setuju lah. Bab ni saya tak berapa setuju. Sebenarnya contohnya lah macam KJ lah. KJ cuba nak beritahu bahawa bukan dia yang initiate untuk dia dilantik untuk jaga belia kat Johor. Bila dia dipecat daripada UMNO, Tengku Mahkota Ismail melantik dia untuk menjadi penasihat belia Johor semua sekali. Okeylah, itu hak Kebawali Tuanku Mahkota Johor. Mungkin dia mengenali KJ ni daripada Sukan Bola Sepak ketika dia menjadi menteri. Itu dia kenal
cara dia. Aku pun kena KJ juga. Cara aku. Bos aku dulu, aku exco pemuda. Di kala exco pemuda lain tak nak jalan dengan dia, kita antara orang yang bersama dengan dia ketika dia bukan menteri. Jadi kita memang kenal dia. Niat Tengku Mahkota Johor tu cukup cantik. Cuma dia punya sifat TMJ ni berbeza dengan KJ. Kenapa saya kata berbeza? Kenapa TMJ lantik KJ? Bila KJ dibuang, sebagai kawan dia sambut. Dia bukan setengah-setengah macam manusia manusia yang tidak ada hati perut perangai binatang ni. Bila kawan jatuh, macam Datuk Najib jatuh, dia bukan setakat herdik, dia bukan setakat pinpoint ataupun menunjuk jari kepada Datuk Seri Najib sebagai punca segala-galanya. Dipijaknya lagi. Yang ini mungkin baginda tuanku kilaf sikit. Kita kenal KJ lagi lama. Tak tahu lah mungkin tuanku kenal lagi, tapi kita bersama dengan KJ. Kita tahu dia dari segi setia kawan tak ada. Sifat tuanku tu cantik dah. Bila kawan dia kena buang, dia sambut, bagi tempat supaya kawan dia ni kekal relevan. Tapi alangkah baiknya kalau hati budi KJ ni sama macam TMJ. Maknanya bila Datuk Seri Najib kalah pilihan raya, dia kata ini bukan kalah Datuk Seri Najib seorang. Saya juga selaku Ketua Pemuda UMNO juga turut bertanggungjawab kerana gagal untuk menawan hati pengundi-pengundi muda. Tapi tak ada, dia tak buat benda ni. Malah dia put the blame on Datuk Seri Najib seorang. Yang ini je sifat yang tak ada pada KJ. Jadi saya rasa tindakan Tuanku Mahkota Johor tu mungkin betul lah. Bab membantu kawan dia ketika kawan dia susah, dia tak tinggalkan. Itu bagus. Tentang dia suruh KJ dengan Syahrir Hamdan masuk UMNO. Syahrir Hamdan ni okey lah. Yelah, walaupun ada kelemahan-kelemahan dia KJ ni saya pun yelah, kalau kepala otak dia ni tak sengit okey. Kalau dia ni tak mementingkan diri dia, okey. Kalau dia ni tak tikam kawan belakang, okey. Kalau ada semangat setia kawan, ada semangat sense of belonging dalam satu pasukan, ada collective responsibility, tak ada masalah untuk dia bersama dengan kita. Tetapi hanya kerana kepentingan peribadi dia nak menang di Sungai Buloh, dia sanggup kata parti ni parti yang sesat, parti ni dah sakit, semata-mata dia nak dapat undi daripada pembangkang. Dia nak please yang penyokong Pakatan Harapan ni. Dia tak sedar bahawa apa yang dia keluar ni, ayat yang keluar daripada mulut dia ni menyebabkan kawan-kawan yang bertanding atas tiket BN yang lain affected daripada apa yang dia cakap. Tak pasal-pasal Sanusi gunakan ayat KJ ni untuk memburukkan BN. Tak pasal-pasal Rafizi boleh gunakan ayat KJ ni untuk memburukkan BN. Saya terus dia orang pun menggunakan sehabis baik apa yang diperkatakan oleh KJ. Mungkin tuanku tak nampak bab ni lah, dia nampak benda yang positif je. The negative side, kita sebagai parti, kita tak boleh biarkan ahli parti kita ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang merosakkan parti, yang menjejaskan nama baik parti. So parti kena ada disiplin. Saya yakin kalau ada anggota Timbalan Setia Negeri yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang memburukkan nama Timbalan Setia Negeri, saya pasti Tengku Mahkota Johor juga akan bersetuju sekiranya tindakan tata tertib diambil kepada mereka-mereka yang memburukkan nama baik Timbalan Setia Negeri.
Tetapi KJ ada pilihan. Kan? Saya juga pernah dipecat, bukan sekali. Saya dipecat 3 kali. 2 kali dipecat daripada UMNO. Sekali saya dipecat daripada PKR. Kan? KJ ada pilihan, walaupun dia dipecat, dia tetap boleh berkhidmat membantu UMNO. Daripada dia merosakkan lagi nama baik UMNO, menyebabkan dia makin jauh dengan UMNO, dia boleh selepas dia dipecat terus berjuang atas platform dan membantu UMNO. Tak kira dia nak masuk dalam platform keluar sekejap ke, keluar selama-lamanya, keluar tak boleh balik ke, kan? Tak kira lah. Dia boleh gunakan. Dia nak jadi rider apa ni, Pak Mat kambing bakar ke, kan? Betul tak? Tak ada masalah. Tapi dia kena ada sense of belonging dan kena ada kesetiaan kepada parti. Saya yakin kalau dia boleh berubah, kan? Nabi pun boleh ampunkan umat. Takkan kita sesama umat tak boleh ampunkan kawan-kawan kita, kan? Kalau dia betul-betul boleh tunjukkan kesetiaan pada parti, insya-Allah, kan? Tak ada masalah, kan? Mungkin Datuk Zahid dulu pun marah kat saya juga. Betul tak? Tapi last sekali dia maafkan kita juga. Dia terima kita balik juga. Dan berapa ramai orang-orang yang dulu menghentam dia. Dr. Akmal, Khaidira, Abu Zahar, siapa lagi? Fuad Tukiri, Bakri. Walaupun dia hentam Datuk Zahid, mereka diberikan peluang bertanding dalam Dewan Undangan Negeri. Datuk Zahid tak berdendam. So kalau KJ ubah perangai dia, buat betul-betul, insya-Allah, tak ada masalah. Bila-bila masa dia boleh balik.